Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Rubidin. Yang muncul pertama ni siapa dalam ni? Wajah ada. Ya, Rubidin is watching. Terima kasih Ruby. Alice Adan Khalil, Waalaikumsalam. Terima kasih. Baju tak cantik, baju lama. Salam perjuangan, ediksi. Sulaiman Hassan, Waalaikumsalam. Kau khabar mana? Bismillah ni, banyak deh. Syahrudin Salim, Sazila Awang, Said Barudin. Assalamualaikum. Ibrahim Cik Muda, Emi Anda, Long Kundur, Linawati Bakar, Tok Libai, Rosli Lendu, khabar orang Melaka. Syahar Ibrahim, khabar. Sulaiman Hassan, ya. Saudara Muhammad Azmi, Muhammad Ali. Assalamualaikum Tok Newcastle. Line clear. Kota baru dah. Fazil Yub, Bok Bazar, Abu Samah, Farizal Cik Murad. Pada Roshinin Kurungut, apa khabar orang Sabah? Saya mendoakan agar walaupun COVID masih lagi belum beranjak, tapi bersamalah kita berdoa agar virus corona ini segera beredar dari negeri Sabah dan dari negara kita. Baiklah, yang mana tak sempat saya sebut nama, tapi Roslan, Hafiz, Izam, saya terus membuat laporan kerana malam ini ada 2-3 perkara yang kita nak bincangkan. Saudara boleh bertanya, boleh memberi pandangan. Sebab iaitu siri kita malam ini tentang apa yang berlaku di SPRM, apa yang berlaku di Ibu Pejabat UMNO dan apa yang berlaku di Istana Negara pagi tadi, ya. Saya akan melaporkan sedikit, kita bincang bersama, ya. Saudara Nazli Nas, apa khabar? Memang moga sihat. Saudara juga mendoakan saya moga sihat. Jadi hari ini COVID-19 masih lagi beredar di angka 3 angka, tapi jumlahnya walaupun berkurangan tetapi tidak begitu menyenangkan kita, iaitu daripada jumlah tempatan 724 kes dan import 8 kes, menjadikan keseluruhan warga kita yang dijangkiti oleh wabak COVID-19 adalah sejumlah 732 kes. Sabah masih lagi berada di tingkat yang teratas dan amat menggusarkan. Jumlahnya bertambah. Hari ini sudah lagi 535 orang dijangkiti oleh virus corona. Selangor 116, 2 kes import. Kuala Lumpur 26, Negeri Sembilan 9, Putrajaya 6, Pulau Pinang 12, Melaka 3, Kedah dan Perak 7, Pahang, Kelantan masing-masing 1, Labuan 9. Jadi negeri yang masih bertahan, yang belum ada Dian Shah dari Kaum Baru, yang masih bertahan ialah Perlis, Sarawak, Terengganu, Johor. Jadi 4 negeri ini hari ini sifar, tiada jangkitan, dan Perlis masih mengukuhkan kedudukannya. Syabas pada orang Perlis yang begitu berhati-hati dan mampu menahan serangan virus corona. Walaupun ia berhampiran dengan negara Thailand, tetapi virus corona di Perlis saya rasa dah masuk minggu kedua. Kita mengharapkan agar warga Perlis dapat terus menjaga jaringan jarak sosial dan kita tidak mudah dijangkiti oleh wabak virus corona. Dan dunia masih lagi belum reda. Jumlah terkumpul warga dunia hari ini adalah 40,612,044 kes yang telah menelan korban terkumpul sejumlah 1,121,365 orang warga dunia, di seluruh dunia. Dan of course Amerika masih lagi mencatatkan peningkatan mendadak jangkitan pandemik tersebut sejumlah 8,243,223 kes dan menelan korban terkumpul yang dilaporkan oleh CNN malam tadi adalah sejumlah 220,649 orang. Itulah keadaan di seluruh dunia, di Amerika, ya.
So Fuad tanya saya makan apa malam ini. Malam ni saya makan mi Bandung, kiriman daripada saudara Taram Shah. Sedap mi-nya. Dan untuk iklan sementara ini, iklan permulaan sementara menanti teman-teman like, saya mohon menantikan like ya saudara Suraya Abu Hashim. Jangan lupa dendeng manis. Ini hasil tangan menantu saya, Siti Farehah. Dagingnya lembut dan padu, dalam pack 500 gram RM40 dan 1 kilo. Satu pack RM60. Boleh telefon dia 017 711 4300. Kalau nak rasa keenakan masakan menantu saya, sila berhubung dalam nombor telefon yang saya nyatakan tadi. Saudara, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya baginda Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak sempurna keimanan seseorang dari kalian sampai ia mencintai aku melebihi kedua orang tuanya dan anaknya. Ini hadis sahih daripada Bukhari yang ke-13. Ya. Jadi pengajaran daripada itu, Rasulullah SAW memulakan dengan sumpahnya itu, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ini menunjukkan apa yang akan disampaikan oleh baginda adalah sesuatu yang amat penting. Pesanan penting tersebut ialah tentang syarat kesempurnaan iman pada seseorang adalah dengan mencintai Rasulullah SAW, melebihi kasih dan sayang kepada kedua orang tua serta anak-anak. Ya, cinta kepada orang tua itu melahirkan rasa hormat serta berbakti kepada mereka. Cinta kepada anak dengan cara memenuhi permintaan-permintaan mereka. Sementara cinta kepada Rasulullah SAW mesti lebih hebat daripada itu. Jika cinta pada orang mendidik, membesarkan, juga memberi nafkah, cinta kepada Rasulullah SAW kerana ia telah menyampaikan petunjuk dan menyelamat kita dari kesesatan. Cinta kepada Rasulullah SAW melebihi kecintaan kepada orang tua dengan cara mengagungkan serta mentaati perintah baginda dan mencontohi melaksanakan sunnah yang ditunjukkan oleh baginda seharusnya mesti diutamakan. Ya, saudara Hafiz, Wak Min, Cik Mat, tu UMNO dah gencatan sejarah. Saya akan ulas ya, kita masuk satu persatu. Jadi ini saya sekali lagi mengulangi bahawa dalam keadaan hari ini rakyat masih semakin tenat lagi. Sedangkan Perdana Menteri masih lagi berpolitik. Kota raya Kuala Lumpur suram, kota-kota besar suram, pusat-pusat perniagaan lesu, tidak bermain, dan ekonomi rakyat semakin tenat. Ya, saudara Hisham Yusof, apa kita nak buat? Dan saya nak mulakan perbincangan kita malam ini tentang berita semalam. Berita semalam, polis mengesahkan Eddie Kana dan Leong Yoh yang kononnya dikata sedang disiasat oleh SPRM tidak terlibat dalam Macau scam. Ini memerajakkan kita. Kadang-kadang saya melihat macam kes Jolo dengan Nek Faizal lah, ataupun macam mana kes Azmin Ali lah. Keadaannya bila polis mengesahkan bahawa kedua mereka iaitu Eddie Kana dan Leong Yoh tidak terlibat. Sedangkan pihak SPRM belum lagi mengeluarkan kenyataan. Kita nanti apakah hasil siasatan yang dilakukan oleh SPRM. Apakah ia melibatkan money laundering? Jadi timbul tanya-tanya di kalangan rakyat, kenapa pihak polis segera membuat kenyataan sedangkan yang menyiasatnya adalah SPRM. Jadi persoalan yang sukar untuk dijawab, dan ini tentulah menimbulkan perspektif negatif rakyat. Akhirnya cash is king lah. Ya, kerana SPRM telah pun membuat siasatan terhadap dua Datuk Seri yang dikatakan terlibat dengan Macau scam. Tapi bila ada penafian begitu, jadi kita timbul tambah-tambah lagi bila kedua mereka itu kabarnya boleh melompat daripada pagar tahanan SPRM dan menghilangkan diri. Ini agak pelik. Jadi saya semalam saudara Hamdan Taha menghantar kiriman kepada saya, dia mengirimkan catatan yang cukup cynical. Dia kata, bayangkanlah bila kepercayaan rakyat terhadap penguasa sudah tidak ada lagi. Dan katanya pihak polis banyak menyebabkan kepercayaan rakyat merosot setiap detik. Terbaru bila didedahkan mereka ditahan oleh SPRM yang kononnya mereka membayar 4 juta ringgit kononnya lah kepada pihak tertentu untuk menjaga keselamatan mereka.
Diberitakan yang buat benda ini baru satu kumpulan daripada beribu-ribu geng scammer. Ini masalah yang yang membuatkan rakyat timbul tanda tanya. Jadi ya, ada apa masalah? Tak ada. Hari ini dah keluar, polis kata dia ambil akaun. Apa? Hari ni ada keluar apa, kata apa? Ini sekretari saya bagi tahu, dia pun rajin juga tengok apa-apa internet ni. Dia kata ada ni dah keluar pula, kononnya ada pula. Tapi masalahnya, kalaulah satu kumpulan dengan 4 juta ringgit, lain juga begitu, macam mana mungkin pusat pelacuran, perjudian, pusat maksiat boleh terhapus? Jadi tak mungkin perkara ini dapat dihapuskan. Dan kita meletakkan kepercayaan kepada pihak berkuasa untuk melaksanakan tindakan undang-undang. Kita mengharapkan supaya Aizah Ibrahim, kenapa dia melarikan diri kalau tak buat salah? Ini Puan Aizah. Ini yang apa yang ditulis oleh saudara Hamdan Taha. Dia kata baru-baru ini bukti satu kes di sebuah negara jiran. Penguasaan negara mereka menangkap ketua satu kumpulan scammer, iaitu penipuan dan perjudian. Tapi boleh terlepas. Jadi apakah mereka mempunyai talian? Ini bahaya pada negara sebenarnya. Mereka mempunyai rangkaian yang sukar untuk kita menghapuskan jenayah. Dan kita sebab itulah saya berkali-kali mengatakan, bawa baliklah Dato' apa ini yang kita rasa hebat, dia Ketua Polis Negeri Johor tu, bawa balik ke BP Aman lah. Ya, jadi Ketua Pengarah SPRM akhirnya terpaksa menyepikan diri. Tak boleh nak buat kenyataan kerana pihak polis lah pun buat kenyataan. Dan dalam keadaan begini, kita bertanya dari awal lagi kes ini menimbulkan seribu pertanyaan. Kerana yang menyerbu, yang menangkap adalah pihak SPRM. Kemudian pihak polis pula membuat mengeluarkan kenyataan akan siasat. Sedangkan mereka berada dalam tahanan SPRM. Lepas tu timbul pula kononnya melompat, lari dan sebagainya. Jadi Felix Q, kalau tak ada skema ni, kerajaan tak ada isu. Bukan soal tak ada skema untuk kerajaan ada isu. Masalah sekarang ni, rakyat meletakkan kepercayaan pada penguasa di Suruhanjaya pencegah rasuah, pada pihak polis yang memendung segala kegiatan maksiat, segala kegiatan perjudian, segala kegiatan yang money laundering dan sebagainya. Jadi Bahari Ismail rasanya saja dibiarkan kerana ada orang besar terlibat itu. Ini sebab saya kata akhirnya rakyat membuat pelbagai persepsi. Sejauh mana keterlibatan orang-orang tertentu. Jadi kerana itu, betul lah ni Saudara Abdul Wahid, RCI perlu diadakan terhadap SPRM untuk mencari punca sebenar. Kerana dalam keadaan begini, kita kena ingat bahawa penguasa juga tidak terlepas daripada undang-undang. No one is above the law. Jadi kita menuntut supaya SPRM mengeluarkan kenyataan. Pertama, bagaimana tahanan boleh lari. Bagaimana dulu ada tahanan mati 2 orang dalam siasatan SPRM. Dan kali ini pula dah lari, lepas tu polis pula mengatakan orang ini tak terlibat. Jadi bertelagak sama sendiri. Saudara Mahathir Hashim, gambar China scammer tu, gambar charity dinner bersama Atuk NPS tu betul ke? Itu saya tak tahu sebab gambar itu blur. Dia maklum sajalah, ni saya tengok melalui kiriman pun. Dia katanya bahawa dia hadir dalam majlis sama dengan mantan Perdana Menteri. Jadi kalau mantan Perdana Menteri waktu itu Kerajaan Pakatan Harapan. Kerajaan Pakatan Harapan, Perdana Menteri hari ini adalah lanjutan daripada Kerajaan Pakatan Harapan. Ini menimbulkan persoalan. Ya, jadi saya minta kawan betul lah, Syamsul Syah, minta share dengan kawan. Saudara Kamarul Khalid, adakah SPRM dan PDRM telah hilang sebagai integriti dan jati diri masing-masing dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan kepada mereka semua? Dan ini apabila bila dilantik Latifah Koya mengetuai SPRM, timbul pula pendedahan kononnya boleh didedahkan bukti melalui media, telefon dan sebagainya. Benda ni menimbulkan tanda tanya. Begitu juga apa yang berlaku di Sungai Buloh. Apabila orang yang buat aduan, orang yang memberi informasi kepada pihak berkuasa
dia pula terdedah kepada masalah. Jangan lupa ini keadaannya. Jadi SOP ataupun hala cara atau pelaksanaan pihak berkuasa melaksanakan tugas dan tanggungjawab sewajarnya diberi perhatian. Dan jika keadaan ini berterusan, nanti akhirnya rakyat hilang kepercayaan. Dan tambah-tambah lagi di saat sekarang ni rakyat lapar, rakyat susah, ekonomi begitu teruk merosot. Jadi akhirnya rakyat kata, oh, kami susah begini, mereka yang berkuasa tu mempunyai peluang untuk buat duit dan sebagainya. Ini yang menimbulkan masalah pada negara kita. Jadi saya harap kalaulah ada pihak berkuasa melihat benda ini, perlu dititle lah sana sini, dan perlu ada kenyataan daripada SPRM sejauh mana benar, ataupun paling tidak membuatlah kenyataan bersama antara SPRM dan pihak polis. Bukan hanya pihak polis saja membuat kenyataan menafikan ataupun menyatakan bahawa kedua-dua mereka tahan itu tidak terlibat dalam makau skema. Ya, ini perlu. Ayah cik, pembohongan kepada rakyat berterusan sejak dari PH hingga ke PN alasan yang tak munasabah. Betul. Begitu juga kita nak tanya sebab itu hari ada tangkapan melibatkan dadah sejumlah 4 bilion. Satu kapal dadah ditangkap di Pulau Pinang. Dan masih lagi kita tak tahu apa dah jadi dengan penangkapan itu. Apa jadi dengan orang yang terlibat. Begitu juga kita macam semalam saya nyatakan kes-kes yang melibatkan esko kerajaan negeri Perak. Kononnya dituduh melakukan rogol terhadap ayah amah dia. Masih lagi in the limbo. Jadi Wakmen selagi bersatu berkuasa, rasanya berat ada tindakan yang diambil, semua jenayah dan lain-lainnya. Berat 66 Datuk. Saya khawatir kita melontarkan permasalahan ini kerana kita melihat, kita nak tahu dan kita mahukan negara kita ini sentiasa mengamalkan satu sistem yang benar-benar terus dan undang-undang itu diutamakan. Berkali-kali saya katakan bahawa no one is above the law. Kalau kita terlajak, kita boleh minta maaf, tak ada masalah. Rakyat kita, warga negara Malaysia ni adalah warga yang begitu mudah memberi kemaafan. Tetapi jangan kita diam. Ahmad Jeffrey Zakaria, rakyat dah hilang percaya pada semua kerajaan. Jadi saya sedihlah sebab ramai anggota polis yang berkhidmat. Mereka berkhidmat dengan penuh keikhlasan. Ada yang kadang-kadang kita tengok polis trafik kena langgar, meninggal dunia, yang mengalami kecederaan, mereka memburu penjenayah, nyawa mereka terancam. Tapi apakah pihak-pihak yang atas tu boleh pandang begitu saja? Mohon amat, tindakan kerajaan sekarang dah macam lagu bangau orang bangau. Kita harus melihat bahawa permasalahan negara hari ini, permasalahan terhadap mereka-mereka yang menguatkuasakan undang-undang. Sebab itu saya kata dekat awal-awal lagi, kalaulah pelanggaran terhadap separation of power ini berlaku, inilah akibatnya. Apabila eksekutif cuba campur ataupun mengelolakan urusan legislatif, dan eksekutif pula cuba menguasai judiciary, dan benda ini terpilih-pilih. Kalau kau kawan aku, tak ada tindakan. Kau bukan kawan aku, maka kau akan bawa ke mahkamah, dibicarakan. Soal persepsi rakyat, soal lain. Datuk, ulas sedikit tentang Khairuddin Takiri. Tadi sudah keluar satu kenyataan pula bahawa ini tidak ada tindakan. Dan sedangkan itu tak boleh. Walaupun dia menteri, kerana ini no one is above the law. Apakah kerana menteri undang-undang, ini saudara Kezman Kas, walaupun dia menteri undang-undang daripada parti FAS, dia tak boleh nak menyelamatkan orang daripada ini Datuk Khairuddin Takiri ini. Dia melanggar. Siapa sahaja yang melanggar undang-undang perlu dikenakan tindakan. Jangan lepas begitu saja. Jadi keadaan ini bagi saya penting. Sebab itu mereka yang melaksanakan proses undang-undang ini mesti telus, mesti adil dan menyeluruh. Tidak boleh pilih kasih. Bahazab kena rotan lah. Abah sembang je bab rotan ni. Saya bab pimpinan negara hari ini, saya sebenarnya hilang rasa sedih lah sebab dia Perdana Menteri saya. Dan kita sepatutnya menghormati beliau sebagai Perdana Menteri. Kita mengharapkan mereka yang berada di anjung kuasa itu di tangan pemimpin Melayu.
dan kita melihat bahawa ada keperluan bahawa mereka ini sewajarnya menangani masalah rakyat. Tapi akhirnya masalah rakyat terbiar begitu saja. Masalah rakyat terbiar tanpa dipikirkan tentang COVID melanda betul ni. Kerana itu hari ini saya bersetuju dengan saranan ataupun tindakan keputusan yang diambil oleh Presiden UMNO Datuk Seri Zahid. Dia kata kita lakukanlah gencatan politik. Sebab yang penting sekarang ni kita nak tangani masalah rakyat. Sebab terus terang saya katakan permintaan kita supaya moratorium dilanjutkan tidak dipandang. Langsung tak ambil peduli, tak ambil pot. Saudara Ahmad Bashir, Saudara Kerajaan Keluarga 69 dah tonggang langgang dah ni. Kerajaan 69 dah tonggang langgang. So, kita minta supaya pimpinan negara bercakap dengan pihak bank. Supaya Menteri Kewangan bagi tahu pihak bank, okey, dalam keadaan negara sekarang ni dilanda sebegitu teruk oleh virus corona, ini pusingan ketiga, gelombang ketiga ni lebih bahaya, lebih teruk daripada gelombang pertama. Dalam gelombang pertama itu cuma 300 orang saja yang direkodkan dijangkiti wabak itu dan berterusan. Tapi hari ini contohnya di Sabah berlarutan 300, 500, 300, 500. Ini berlarutan. Dan tentulah aktiviti ekonomi di negeri Sabah itu lumpuh. Kalau aktiviti ekonomi di Sabah lumpuh, macam mana rakyat nak hidup? Macam mana rakyat nak survive? Mereka yang bekerja hilang pekerjaan. Mereka yang berniaga tak boleh nak berniaga. Dan hari ini juga mulai malam ini nanti akan diadakan PKP. Perintah Kawalan Pergerakan Bersasar. Dan melibatkan macam semalam 800,000 pekerja Ketemiti. Dan saya dipahamkan satu arahan atau perintah tidak bersasar. Ada syarikat boleh masuk kerja, ada syarikat tak boleh masuk kerja, tapi tidak diberitahu macam mana dengan pusat-pusat perniagaan, restoran-restoran. Zah Janis, betul Zah, saya bersetuju. Ya, sekarang ni bila diumumkan bahawa perintah kawalan itu dilaksanakan, dia mesti semua menyeluruh. Ini tidak ada kedai dibiar. Ada yang kata boleh berniaga sampai pukul 6 petang. Ada kata boleh berniaga pukul 2 petang. Ada kata pula tu. Jadi arahan yang tak menentu. Jadi bingung pemilik restoran. Kena ingat tiap-tiap pemilik restoran tu selalunya dia akan membeli bahan-bahan mentah mengikut pada kehendak pelanggan. Jadi pada perancangan dia, kalau hari itu dia punya ayam boleh habis dah 3 ekor, dia standby dengan 3 ekor ayam. Tapi tiba-tiba kedai kena tutup pukul 2 petang. Kan menyusahkan dia. Jadi perancangan tak boleh. Salam Datuk Kamarul Khalid. Datuk, adakah Presiden UMNO telah pergi berjumpa Agung demi menyatakan sokongan beliau atau Parti UMNO menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti dibarakan? Sekarang ni tak ada. Presiden UMNO memberitahu kita melakukan gencatan politik. Sebab jangan lupa, kerajaan yang ada hari ini, kalangan beberapa orang menteri yang berada dalam kerajaan kabinet Tan Sri Muhyiddin adalah juga daripada warga UMNO. Mereka ini adalah sebahagian daripada anggota kabinet. Kalau sesuatu dilakukan hari ini, yang buruknya UMNO. Walaupun tidak ada kepentingan penting diberikan kepada ahli parlimen UMNO, tetapi orang sapu bersih begitu. Jadi bila rakyat susah, Menteri Ekonomi bukan daripada UMNO, tapi kerana UMNO menyokong kerajaan, maka UMNO terpalit. Sebab itu Datuk Seri Zahid kata, kalau ini kita hentikan dulu politik, konsentrate, fikir tiap-tiap kementerian yang mana ada kesempatan ahli-ahli parlimen daripada UMNO menjadi menteri, dia kena fikir sekarang. Sama ada you pengajian tinggi ke, sama ada you Menteri Pertahanan ke, sama ada mana-mana kementerian yang warga UMNO menjadi menterinya, berilah perhatian yang seadanya. Nak buat macam mana? Jangan politik. Hentikan kegiatan politik, terus memikirkan tentang rakyat. Jadi artinya juga bila mereka mesyuarat, kabinet bermesyuarat, maka harus disuarakan. Ini kehendak UMNO. Jadi makna sikit, Menteri Cacah Merbah betul. Kita harus menyuarakan bahawa UMNO dah menuntut supaya moratorium ini dilaksanakan, diteruskan. Penasihat UMNO Tengku Razak Amlah pun dah menyatakan berkali-kali sepatutnya supaya moratorium ini diteruskan.
Jangan terhenti. Dan ini hanya boleh dilakukan apabila ekonomi pulih kembali, bila rakyat dah ada peluang pekerjaan, bila rakyat ada pendapatan, bila rakyat ada duit, kita akan bayarlah balik. Untuk masa setakat ini, kerajaan mesti memikirkan bagaimana caranya untuk kita menangani masalah monetorium. Sekarang ni dah start. Ada kalangan rakyat yang menerima surat daripada pihak bank dan mula dapat terima call bila nak bayar. Ya, Saudara Aizan Aziz, orang politik pentingkan pangkat, rakyat yang jadi mangsa, porak peranda dah negara ni. Memang saya tidak nafikan. Bukan orang politik saja, bukan orang politik, tapi mereka-mereka yang berada di anjung kuasa. Kita meletakkan mereka di situ dengan harapan mereka jaga rakyat. Tapi nampak gayanya kita terpaksa jaga kita lah. Jangan mimpi. Sebab itu Presiden UMNO kata, stop politicking. Concentrate. Kerana sesuatu berlaku akan terpalit pada UMNO juga. Jadi menteri-menteri yang ada dalam kabinet kerajaan hari ini, kalau mereka asalnya datang daripada UMNO, sewajarnya menyuarakan apa kehendak UMNO, apa tuntutan UMNO dan apa yang perlu dilaksanakan. Ini tidak. Rakyat terbiar. Jadi apabila saya baca kenyataan penuh Presiden UMNO, dia kata melakukan kejahatan politikal, iaitu political ceasefire bagi memastikan agenda menangani COVID-19 dan membantu rakyat yang sedang dihimpit kesusahan dan kegelisahan akibat hambatan ekonomi dapat ditangani dan diutamakan. Dia mahu ini diutamakan. Walaupun kita mendukung kerajaan Perikatan Nasional. Itu nanti bila musim pilihan raya lah. Sekejap akan nanti sebentar lagi saya akan ulas. Pak Chu, pendaftaran Mufakat Nasional, kita setuju tiba-tiba UMNO buat kejahatan politik. Adakah kejahatan ini betul-betul dibuat atau ada yang berkepentingan supaya dibuat kejahatan ini, Datuk? Dia kejahatan politik, maksudnya tak payah lagi bercakap politik. Let's face, tangani dulu masalah COVID ni. Sebab COVID sudah melanda bukan sikit. Ini gelombang ketiga. It's very serious. Tambah-tambah lagi macam di Sabah. Memanglah nak ikut hati marah, nak ikut hati panas. Memang kita tarik aja sokongan pada semua tu. Tapi apa akan berlaku? Lagi bercempera. Lagi keadaan yang tidak menentu. Jadi kita sekarang ni tak nak fikir soal sokongan, nak sokong Anwar Ibrahim ke tidak, atau kalau beliau jadi Perdana Menteri belum tentu boleh dapat menyelesaikan masalah yang macam saya katakan. Pilihan yang kita ada lain tak ada, tidak bukan adalah untuk supaya diwujudkan suatu perintah seperti Magaran. Hasrul Hashim, kita je buat kejahatan politik, bersatu tidak. Itu betul. Inilah masalah sekarang ni. Tapi bagi saya, rakyat akan melihat sejauh mana ikhlas dan jujurnya UMNO, sejauh mana mereka yang berada dalam parti Pribumi Bersatu ni, mereka terus berpolitik. Mereka berpolitik kerana mereka dihambat kengerian. Mereka diburu ketakutan. Mereka akan mengalami kehilangan kuasa. Mereka tidak akan jadi menteri. Ni saya nak cakap terus terang lah. Kalau berlaku pilihan raya, saya tidak yakin. Malahan saya dikabarkan Tan Sri Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin pun besar kemungkinan tidak mampu untuk mencapai kejayaan dalam pilihan raya akan datang. Kerana daripada 123 cawangan UMNO di Paguh, laporan yang saya terima, ini sama ada Datuk Asni nak laporkan atau tidak, ataupun Datuk Asni sebagai Ketua Perhubungan UMNO Johor boleh mengesahkan atau tidak, tapi laporan yang saya terima, sejumlah lebih 70 cawangan tak setuju dengan Tan Sri Muhyiddin. Jadi nak depend, kalau nak harapkan ahli-ahli UMNO menyokong beliau, dah 70 cawangan lebih tak menyokong Tan Sri Muhyiddin. Nak harap pada Bersatu, dah 2,000 lebih ahli Bersatu di bahagian Paguh tu dah tarik break dah. Besar kemungkinan tak kena gaya, Tan Sri pun akan kalah dalam pilihan raya akan datang. Apatah lagi orang macam Hamzah Zainuddin. Kalau dia bertanding kawasan lain, sebab itu kabarnya dia akan berusaha habis-habisan, nakkan Larut itu dia nak bertanding. Khabar yang saya terima, warga Larut memang tak senang. Tapi dia akan berusaha habis-habisan. Walid, UMNO dah kantoi, U-turn, jujurlah tu. Kantoi yang bagaimana saya tak tahu. Sebab itu, masih nak, kita bukan nak berpolitik sekarang ni. No time untuk berpolitik. Fikirkan soal kita berpolitik. Tapi kalau UMNO saja dilihat melakukan kejahatan senjata, orang lain tak buat, kamu buat meh lah. Sebab itu sekarang ni
kita melihat pagi tadi Yang Amat Tan Sri Perdana Menteri telah pun menghadap agung. Itu biasalah. Sebelum beliau memanggil mesyuarat Duli Yang Mulia Tuan Agong menceritakan apa yang nak bincangkan, bagaimana keadaan negara dan sebagainya. Dan selepas menghadap agung, mungkin ada perbincangan antara Perdana Menteri dengan Duli Yang Mulia Tuan Agong. Maka Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin menyatakan beliau menimbangkan bakal membubarkan Parlimen pada Disember 2020 seandainya belanjawan 2021 yang akan dibentangkan November ini gagal mendapat kelulusan Dewan Rakyat. Jadi sumber yang rapat dengan pentadbiran kerajaan beritahu Suara TV tadi, dia kata setakat ini tiada perancangan Perdana Menteri untuk meletak jawatan. Hanya berdasarkan kepada surat Ketua Pembangkang Sri Anwar Ibrahim kepada Tuan Agong. Jadi bagi Tan Sri Muhyiddin, dia tak nak letak jawatan. Walaupun dari surat apa semua, saya yakin mesti ada perbincangan antara kedua mereka dengan Agong. Jadi dia kata kalau gini keadaannya, dia akan meneruskan juga ialah pilihan ni sidang parlimen lagi 10 hari. Lagi 10 hari parlimen akan bersidang. Apabila persidangan parlimen ini, dia sudah dapat mencium bahawa besar kemungkinan usul undi tidak percaya ini tidak dapat ditahan. Buat ikut mana pun akan kena juga. Melainkan speaker lah, terpulang pada speaker nak bagi tak bagi. Tetapi dalam keadaan begitu, dia juga merasakan bahawa jika itu berlaku, maka bajet yang atau belanjawan yang bakal dibentangkan oleh Yang Berhormat Tengku Zafrul akan ditolak. Seandainya ditolak, ini masalah timbul. Saudara Arifin Osman, pada dasarnya kerajaan sekarang telah hilang majoriti, betul. Masa undi lantik speaker hanya dapat 100 undi, betul. Tolak Batu Sapi sekarang tinggal 110. Tolak Tengku Razali 109. Dah huyup dah tu. Hari ini Perdana Menteri sebenarnya tidak ada majoriti. Itu realiti. Itu realiti. Sebab itu saya berkeyakinan mungkin antara intipati perbualannya ini andaian saya ya, bukan kenyataan. Mestilah dia Duli Yang Mulia Tuan Agong akan bertanya bagaimana kedudukan sekarang dari segi politik. Tuanku juga ada dia punya pakar-pakarnya, adalah juga spy-spy bagi dia. Matrin Abdul Tan Sri Muhyiddin tak boleh pakai dah. Masalah sekarang ni dia masih lagi Perdana Menteri. Macam saya katakan bahawa tidak ada siapa boleh menurunkan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri melainkan ada 4 perkara. Biar saya sebut lagi, saudara mungkin bosan nak dengar, tapi saya terpaksa repeat lagi supaya kita faham bila kita berbincang soal ini, kita jelas sejelas-jelasnya. Jangan kita campur duk ni. Yang boleh memberhentikan Perdana Menteri, pertama sekali dia meninggal dunia. Yang kedua, dia disahkan gila. Kalau ada doktor jumpa menghadap agung beritahu, tuanku, your prime minister is a man, itu boleh dia berhenti. Yang ketiga, dia sendiri nak berhenti. Ini saya nampak ada urut-urut ke arah itu. Ada urut-urut ke arah begitu, dia nak berhenti. Dan yang keempat, dia tidak mendapat sokongan majoriti di kalangan ahli-ahli dewan sebagaimana dikehendaki oleh perlembagaan. Perlembagaan menetapkan seorang Perdana Menteri mesti mendapat sokongan majoriti di kalangan ahli dewan. Kalau dia tak dapat sokongan majoriti, dia kena berhenti. Sebab itu saban malam saya mengatakan sebenarnya memang sekarang dia dah tak ada. Sewajarnya dia berlapang dada, dia ambil keputusan yang ada integriti. Dia mengadap sepatut tadi dia cakap, tuanku, I think it's high time for me to resign. So biarlah tuanku pulangkan balik pada agung. Tak perlu nak berandai-andai sangat. Innalillahi rajiun. Tak habis-habis politik pimpin UMNO sekarang ni dah tak boleh pakai. Sama 2 kali 5 menyusahkan rakyat, bukan nak bantu ekonomi. Jadi saudara, betul saya kata soal ni akhirnya rakyat akan melampiaskan kemarahan pada UMNO. Apabila Pakatan Harapan hancur, tuduh UMNO menubuhkan kerajaan tebuk pintu belakang ataupun tebuk atap. UMNO jadi salah. Kemudian bila sekarang ini Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri dan tidak ada keyakinan sekarang ni, UMNO juga yang kena.
Sedangkan yang bergamuknya mula-mula antara Dr. Mahathir dengan Azmi dan groups. Terkeluar. Kemudian naik Tasimuddin. Yang berbalah apa semua, nak mencari pengaruh apa semua adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Tasimuddin. UMNO juga yang diseret. Bagi saya adakah adil UMNO? Apakah UMNO is a real kingmaker? Adakah UMNO? Kalau UMNO atau Perdana Menteri, saya bersetuju. Media belum puas lagi jadi Perdana Menteri. Memanglah, bukan dia seorang, menteri-menteri yang ada pun. Sebab itu saya memberitahu pimpinan UMNO di tingkat 38, 39, kalau ada tawaran lah, kalau orang baru nak bubar kabinet, tak payah terima lah. Tak sempat nak kemas meja, tak sempat nak buang habuk-habuk atas meja tu, dah tak ada bubar parlimen. Farid Muhammad, sebab yang kedua yang Datuk cakap tu dah nampak jelas tu. Itu boleh disahkan oleh doktor. Hanya doktor mensahkan. Kita tak boleh. Kita boleh nampak lah, dah teruk dah ni. Dia ni dah bengong dah, gila kuasa ni. Adalah dia elemen tu, tapi tak boleh disahkan. Saudara Azmi, UMNO jadi kami tak, memang dalam keadaan sekarang ni, sejak kita kalah, kita terima hakikat. UMNO Barisan Nasional kalah. Tak habis-habis orang menyalahkan UMNO Barisan Nasional. Masalah yang dibuat oleh Dr. Mahathir, UMNO yang salah. Masalah perbalahan kumpulan Azmi, Tasimuddin, Hamzah apa semua, UMNO yang salah. Dan hari ini masalah yang diwujudkan di kalangan antara Datuk Seri Anwar Ibrahim punya parti keadilan dengan DAP, dengan PAN terhadap Tasimuddin, UMNO juga salah. Bagi saya mana fair kalau begitu gaya, gedah ajalah UMNO kalau macam ni. Asyik kita aja kena. Dan kita UMNO ni sentiasa dia peganglah. Sebab itu hari saya bertanya dengan Presiden, kenapa dia kata kerajaan, rakyat dah memilih Pakatan Harapan. Biarlah mereka teruskan. Dengar-dengar Presiden UMNO jadi tim. Tak betul. Hari, siapakah yang layak jadi PM selepas Muhyiddin? Ini soalan pening saya nak jawab. Kalau tanya dengan saya, memanglah saya ada 2-3 nama. Tapi saya dah bagi tahu bahawa saya tak nak jadikan ruangan ini untuk berkempen seseorang. Tapi dalam keadaan sekarang ni, kita perlu mencari seorang yang benar-benar faham tentang ekonomi untuk menguruskan ekonomi negara ni. Dan kita berada terjebak dalam keadaan yang begitu sukar. Saya nak bagi tahu terus terang, bahawa dalam keadaan negara kucak-kacir ini, kita dalam keadaan begitu sukar. Jadi dalam keadaan sekarang ni, walaupun Perdana Menteri dia sekarang ni cuba mencari konsensus untuk tidak membuatkan parlimen dalam keadaan kononnya kerana pandemik COVID-19 sedang memuncak sekarang ni, tetapi untuk pembubaran parlimen ni tak boleh nak dielakkan. Ia hanyalah satu-satunya pilihan bagi beliau untuk berundur. Jadi politik negara sebelum ini berkocak apabila Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap Agong dan mempersembahkan surat sokongan ketua-ketua politik yang dikatakan menyokongnya untuk menjadi Perdana Menteri. Bagaimanapun penafian UMNO bahawa Presidennya mendatangi sebarang surat sokongan Perdana Anwar Ibrahim menamatkan spekulasi Ketua Pembangkang tersebut mempunyai majoriti yang mencukupi untuk menjadi Perdana Menteri. Bagi saya benda itu dah tak exit lagi dah. Kerana apabila tadi dia dah menghadap Agong dan dia menyatakan kepada Duli Yang Mulia Tuan Agong bahawa bajet itu menurut aturan mesyuarat Parlimen telah mengeluarkan tadi pembentangan rang undang-undang RUU Perbekalan 2021 dijadualkan dibentangkan oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz pada 4 petang 6 November. Ini mesti dilakukan. Dan masalahnya kalau bajet itu ditolak, apa nak jadi? Kalau kali Tengku Lee lah yang layak memimpin negara sekarang. Saya tak mau komen lebih. Tapi saya katakan bahawa kita perlukan seorang yang tahu soal ekonomi. Jadi kalaulah kita menyangkakan seandainya parlimen dibubarkan, kalau dah ditolak bajet ini, maka pilihan raya besar kemungkinan akan diadakan pada bulan Februari atau Mac. Azal Wan, kesian kat rakyat beli beras sekilo-sekilo hari-hari.
Anak-anak sekarang makan nasi dengan telur je sekarang ni. Rakyat pun ikut, rakyat pun tak tahu nak harap ke siapa lagi. Orang politik sampai, saya tak mau menyalahkan lah pada pimpinan Undangan Agung. Tapi sepatutnya sekarang ni sudah sampai masanya rakyat buat hantarlah referendum peragung. Jadi mau tak mau rakyat perlukan pemimpin yang dipercayai oleh rakyat. Kami pun sudah, PS sudah ditolak Cloud Asrimat. Memang kita merasakan jalan terbaik adalah mengadakan pilihan raya. Tapi kalau ikut cara Tan Sri Muhyiddin tadi, kenyataan beliau itu bahawa beliau memilih untuk meneruskan pemerintahannya dalam tempoh 6 bulan lagi. Kerana kalaulah bajet yang dibentangkan nanti tidak mendapat sokongan daripada ahli-ahli parlimen, jadi beliau akan membuarkan parlimen, tetapi dirinya waktu itu akan bertindak sebagai caretaker government. Dalam caretaker government tu dia boleh merintah selama 60 hari. Masa sama. Mana nak bubar dah tu? UMNO dah kejahatan politik bersama PBM bagi sangat muka dekat PBM. Betul lah tu. Tak, kalau berlaku begitu, maka bila disiarkan pembubaran parlimen, dan biasalah bila parlimen dibubarkan akan ada satu orang menjadi caretaker government. Iaitu kerajaan sementara, Perdana Menteri sementara. Dan jawatan ini akan terus dipegang oleh Tan Sri Muhyiddin. Dan beliau mempunyai hayat lagi 60 hari. Macam-macam boleh berlaku dalam tempoh 60 hari. Dan ini terpulanglah pada dulu yang Mahkamah Undangan Agung, dan terpulanglah pada parti-parti pembangkang yang lain. Kerana UMNO masih berkawan dengan Bersatu. Sebab itulah mereka menyalahkan UMNO. Jika kita berkawan dengan orang gila, sudah tentu orang kata kita gila. Betul. Ni siapa kata kenyataan tadi? Seraya Boshim. Sebab itulah mereka menyalahkan UMNO. Jika kita berkawan dengan orang gila, sudah tentu orang menurut kita pun sama gila. Kalau kawan dengan orang mabuk, kita kata kita pun mabuk tadi juga. Mahdi Hashim, PBM tu asalnya PS juga. Betul. Parti Pribumi Bersatu asalnya daripada Perikatan Pakatan Harapan. Walid, kuasa bubar parlimen ni di atas kuasa siapa? Pembubaran parlimen hanya boleh dilakukan oleh Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Jadi dalam pembubaran parlimen ni yang boleh dibuat pertama sekali atas nasihat Perdana Menteri. Itu mengikut perlembagaan. Perdana Menteri akan menasihat Agong dalam keadaan sekarang ni dia nak bubarkan parlimen. Dan Agong akan menimbangkan sama ada nak bagi bubar parlimen ataupun tidak. Ataupun kalau Tan Sri Muhyiddin kata tak mahu, kita nak bubar, yang masa pun nak berkuasa lagi, Agong atas kuasanya juga perkara 55 boleh membubarkan parlimen. Nyawa PBM UMNO yang bagi, tapi peliknya UMNO lagi nampak takut dengan PBM. Kecewa bertuk masa Samad. Nampaknya begitulah, bukan takut sebab nak jaga jawatan jadi menteri. Tapi bila mereka berlaku begitu, yang kena maki hamun sekarang ni Presiden. Saya pelik sekarang ni. Farid Muhammad minta pandangan Datuk, kenapa kerajaan dia nak keluar duit bantuan rakyat? Apa cerita bilioner yang kita ada nak membantu? Itu tak payah fikirlah. Mereka masyarakat kapitalis. Dia don't care about rakyat. Kalau mereka bukan kapitalis, dulu lagi rakyat dah senang lelang. Kerana mereka menggunakan kesempatan untuk mengaut kekayaan. Disebabkan hubungan baik dengan pemerintah, hubungan baik mereka dengan pimpinan, menteri-menteri dan sebagainya. Dan mereka ini adalah orang-orang yang mendapat nikmat daripada dasar pensuasaan. Bagi mereka nak fikir pasal rakyat, tak ada. Belum pernah saya tengok bahawa dalam dunia kapitalis ni yang mereka benar-benar ada keprihatinan terhadap bangsa. Tak ada. Kapitalis akan mencari untuk aku untung. Asalkan aku untung. Dalam keadaan rakyat susah pun nak buat untung juga. Buat macam mana pun yang dia penting pada dia adalah keuntungan diri dia lebih penting. Jadi sebab itu saya kata bahawa dalam keadaan negara berkocak sekarang ni, Wan Nizam, sepatutnya UMNO dah tarik diri dari PN, biar Agong yang lantik PM interim. Itu sebenarnya. Setuju ayah dia tu. Saya akan jawatan takut hilang. Memang mereka takut hilang jawatan. Saya tidak mahu mempertahankan siapa pun.
Tapi bagi saya dalam keadaan sekarang ni sepatutnya hasrat yang disuarakan oleh Presiden UMNO sewaktu pilihan raya di Sabah tu masuk diteruskan. Bahawa tak ada keperluan lagi untuk menyokong kerajaan Perikatan Nasional yang ada hari ini. Tak ada keperluan lagi. Sebab ternyata mereka bukan ikhlas. Niat mereka tak lain tak bukan adalah untuk membunuh UMNO. Ini terbukti dalam pilihan raya negeri Sabah. Tak ada lain. Pada mereka, whatsoever come, UMNO mesti dihapuskan. Sebab itu mereka berhasrat untuk mengharamkan UMNO. Mereka berhasrat membatalkan pendaftaran Barisan Nasional. Sebab kuasa tangan mereka. Saya khawatir nanti dalam keadaan begini, kalau tak ambil kira, tak pasal-pasal, rasanya mungkin UMNO dibatalkan dan diharamkan. Waktu itu UMNO nak bertanding ada tiket apa? Ini perlu dipikirkan. Saya pergi pandangan ini untuk saudara fikirkan. Macam mana nak buat? Tiba-tiba saja kerajaan mengumumkan. Kerajaan mereka, bukan kerajaan UMNO. UMNO adalah sebahagian daripada kabinet, tapi tidak punya kuasa. Kuasa itu di tangan Menteri Dalam Negeri, Datuk Hamzah Zainuddin. Tiba-tiba mendapat laporan yang diterima, ROS mengambil keputusan membatalkan pendaftaran UMNO. Bayangkan, kalau mereka merasakan mereka minta komen apa tentang Aziz Ali, komen sikit Datuk tentang PAS. Tak ada apa. Nak kita komen tentang apa? Macam mana PAS bersama dengan Muafakat Nasional? Kita nak tubuhkan parti politik Muafakat Nasional. Apakah benda ini akan diizinkan oleh pemerintah sekarang? Kerana mereka dah ada Perikatan Nasional. Kalaulah kerajaan mengizinkan, ROS mengizinkan penubuhan parti Muafakat Nasional, bagaimana kedudukan PAS? Sebab PAS sekarang ini berada dalam Perikatan Nasional yang telah pun didaftarkan. Apakah PAS akan keluar daripada Perikatan Nasional? Kalau PAS menyertai Muafakat Nasional, boleh ke parti itu mengautoi dua? Kalaulah akhirnya bersatu juga, kerana dia juga akan diterima sebagai ahli Muafakat Nasional, maka dia pun masuk juga dalam parti Muafakat Nasional. Bagaimana dengan Perikatan Nasional? Hara sekarang ni. Sebenarnya politik kita sekarang ni bercempera dan tak ada satu landasan perundangan yang jelas, yang telus. Rakyat jadi pening kepala. Kenapa pimpinan negara bersikap begitu? Kenapa mereka tak fikirkan tentang kehidupan rakyat? Sebab itu saya kata, setiap malam saya kata, yang paling penting sekarang ni kehidupan rakyat. Kamu dah berpolitiklah secara gentleman. Kalau orang dah baik dengan kamu, orang dah bagi budi, jangan kamu balas dengan tuba. Ini masalah sekarang ni kerana kesilapan awalnya apabila UMNO menyokong Parti Pribumi Bersatu. Itu memang kesilapan. Itu Tan Sri Anwar Musa nak marah kat saya pun, marahlah. Kesilapan awal apabila beliau bersetuju untuk menyokong. Sepatutnya dulu lagi kita dah ambil keputusan tak mau adakan pilihan raya. Kerana waktu itu ada kelegaan daripada COVID-19 ni. Boleh buat pilihan raya. Dan waktu itu kita masuk bertanding, waktu Muafakat Nasional, UMNO dengan PAS sudah ada. Belum lagi mereka tubuhkan Perikatan Nasional. Waktu itu dah tarik handbrake dah. Tapi sekarang ni waktu dah terlanjur. Dan sekarang ni kita sekarang ni berada dalam keadaan macam mana? Keadaan serba salah. Kerana apa saja kesilapan yang dilakukan oleh kerajaan hari ini, tempiasnya kena pada UMNO. Dia tak kena pada PAS. Walaupun PAS adalah anggota kerabat dalam Perikatan Nasional, tapi tempiasnya tetap pada UMNO. Hari ini kalau mereka memang sekarang ni, kalau saudara melihat waktu pilihan raya umum dulu, pada pilihan raya tahun 2018, pilihan raya umum yang ke-14, mereka menghalakan segala tuduhan, segala maki hama, segala serangan terhadap Datuk Seri Najib. Waktu itu. Hari ini mereka melakukan naratif yang sama. Halakan tujuan pada Datuk Seri Zahid. Di sini saya lihat bahawa kes beliau masih lagi tertangguh di mahkamah. Sepatutnya mahkamah dah boleh buat keputusan. Dan selagi mahkamah tidak menyelesaikan masalah ini, selagi itulah
keburukan ataupun masalah UMNO ni dipalikkan pada Presiden UMNO. Bagi parti-parti pembangkang, mereka seronok keadaan sekarang. Sebenarnya, dalam keadaan bercempera begini, kerana onar yang dilakukan oleh Bersatu, sebenar-benarnya parti DAP sedang bertepuk tangan. Mereka yang berada dalam Pakatan Harapan sekarang ni pun bertepuk tangan. Yang kamu sokong sangat dia, sekarang kau rasalah. Kerana sekarang ni mereka menghalakan segala netizen, segala cyber trooper punya, serang habis-habisan. Dan waktu yang sama, Tasimuddin tak boleh buat apa-apa. Datuk Seri Zahid Hamidi terpaksa menanti keputusan mahkamah. Dan perlu diingat, beliau bukan ada cane and the carrots. Ini masalah sedang menghadapi oleh UMNO. Jadi UMNO diserang. Takut rakyat akan memihak kepada Anwar yang nampak konsisten perjuangannya. Komen sikit Datuk, saya bersetuju Samsul Anwar. Nampak-nampak ke arah gitu. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim dia konsisten. Dia matlamat dia lain tak ada. Kalau saya cakap ini, saya akan tuduh bahawa saya menyokong Anwar Ibrahim pula. Tidak. Dia konsisten bahawa pada dia melakukan reform. Nak melakukan reform pada negara kita. Sedangkan apa yang nak dibawa oleh Yang Berhormat Tengku Razak Hamzah adalah national corrections. Hari ini kita perlu melakukan national corrections. Satu pembetulan nasional seluruh negara. Kita harus membetulkan sistem pemerintahan kerajaan, sistem kaki tangan kerajaan, sistem pihak polis, sistem SPRN, sistem badan kehakiman, sistem politik. Kita perlu national corrections. Sebenarnya ini yang perlu dilakukan. Dan itulah yang cuba diutarakan oleh penasihat Pengurusi Majlis Penasihat UMNO. Dia kata kita perlu melakukan satu koreksi. Saudara Azizan Ashad, Zahid bin Gentleman letak jawatan seperti Datuk Seri Najib Razak, a true leader. Dia letak jawatan, siapa nak pegang? Saya dalam keadaan begini, saya kadang-kadang, bukan saya memihak, tapi let us be reality. Let us face the reality. Kalau saudara kata Datuk Mat, Tok Mat Hassan nak jadi mangku jabatan Perdana Menteri, kalau Negeri Sembilan pun kita kalah dulu. Jangan lupa, UMNO kehilangan kerajaan di Negeri Sembilan yang kecil. Macam mana kita nak harap nak jaga negara? Jangan kita mudah terpengaruh dengan orang punya andaian begitu, begini dan sebagainya. Let us face the reality. Hanya kerana Datuk Seri Zahid Hamidi, dia belum diuji lagi dalam menghadapi battle yang besar. Selepas dia balik menerajui UMNO, UMNO menang besar Barisan Nasional. Menang besar di Cameron Highland, kita menang besar di Semenyih, kita menang besar di Rantau, kita menang paling besar di Tanjung Piai. Begitu juga di Kimanis. Kalaulah kita tidak dikhianati di Sabah, besar kemungkinan kerajaan hari ini adalah kerajaan UMNO Barisan Nasional. Dia tak boleh nak kita lampiaskan semua itu. Apa masalahnya? Kita sekarang ni, apakah kerana seseorang yang ada persepsi buruk maka kita kena buang? Itu tak betul. Kalau gitu mudahlah akan datang Datuk Seri Anwar Ibrahim bubuh lagi persepsi buruk. Dia tak boleh terlantik lah. Hari ini netizen pun kalau kita kata benda begitu, maka baru timbul konon-konon aja sokongan Datuk Seri Zahid Hamidi terhadap Anwar Ibrahim, timbul macam-macam persepsi. Sedangkan kita lupa dalam kerajaan hari ini ada semburit yang lebih teruk. Yang sedang ini sekarang ini jawatan dia sebagai Timbalan Perdana Menteri lah jawabnya, walaupun tak disebut. Jadi bagi saya sekarang ini bukan untuk menukar sesiapa. Saya tidak mahu menyerang peribadi seseorang. Asimat, kita ambil contoh mudahlah isu air kat Selangor. MB Selangor, si Aminuddin tu buat kerja apa? Sampai AB hantar air pun kena marah. Itu betul. Zekfik Negeri Sembilan kalah sebab rakyat nak jatuhkan Najib. Bagi saya tak nampak rasional. Jangan kita argue benda yang kadang-kadang yang andaian kita. Who are we? Kita kena tengok track record, kita kena tengok detail one by one.
apa terjadi waktu kepimpinan negeri di Negeri Sembilan. Sebenarnya waktu itu zaman terburuk. Saya dah bercakap dulu. Saya dah menulis. Bukan saja di Negeri Sembilan. Di Merata Negeri pun, di Perak pun sama. Waktu itu kepimpinan Datuk Zamri Abdul Kadir. Sahabat saya. Saya dah tegur. Saya katakan kalah 3 kursi yang membolehkan parti kerajaan, parti Mangkang memerintah di Perak. Kita dah bercakap di Kedah, kalau berlanjutan permasalahan antara Muklis dengan UMNO di Kedah akan tertegak, terbukti. Yang tenang di Perlis. Apabila kita tengok Datuk Mat Said bermasalah di Pahang. Jangan lupa di Terengganu. Konon tak nak letak jawatan lah, mengugut apa semua. Bila naik Menteri Besar yang baru berlaku sana sini, akhirnya Terengganu jatuh. Begitu juga di Negeri Johor. Begitu juga di Melaka. Ini kita cakap terus terang. Let us be face the reality. Mana rakyat Melaka boleh tahan? Waktu itu Ide Sarun, sahabat saya. Banyak orang klinik tak setuju. Kononnya banyak ini projek bagi pada kroni dan sebagainya. Begitu juga Tok Mat di Negeri Sembilan. Bila dia lantik abang dia jadi susah perhubungan, adik-beradik. Jadi orang nampak benda begini. Tu jadi tiba-tiba sekarang ni dilihat dia sebagai orang yang paling suci. My God. Kalau nak ikut kempen, saya lebih setuju. Orang yang tak ada dosa dengan UMNO sehingga saat ini, yang bawa mula Teguh Razali Hamzah. Tak ada, dia tak pimpin Kelantan. Kelantan kalah pada PAS. Dan dia sentiasa berusaha untuk UMNO bertahan. Dr. Azam Majid, Datuk, ada lagi kah bantuan seperti Makcik Kia? Ini persoalan. Tak dengar pun. Yang kita dengar pengumuman PKP diwujudkan. Jadi Makcik Kia melopong lah. Siti Hajar, seandainya Parlimen bubar Disember ini, apa punya pentadbiran negara dalam masa 3 tahun? Berapa kali nak tukar PM? Dan naik lawyer lah tu. Siti Hajar, inilah realitinya apabila dulu rakyat membuat kesilapan. Apabila pemimpin terdahulu memimpin tidak memikirkan pada rakyat. Jangan dinafikan. Pimpinan terdahulu tidak banyak memikirkan soal rakyat. Dan akhirnya rakyat menghukum. Saya walaupun saya warga UMNO, saya bukan nak mempertahankan babi buta. Salih Usalitan, Perak UMNO kalah sebabkan adun BN lompat ke PH pada PRU. Betul lah, bila kalau kamu rapuh, mereka melompat. Kalau waktu itu Perak menang dengan majoritinya, kita ada lebih kurang 7-8 kursi, siapa nak melompat? Saya Salihin, saya setuju dengan saudara kerana mereka melompat. Why kita melompat? Kan tentu ada masalah. Kalau tak ada masalah, takkan jadi begitu. Saya bersetuju bahawa kesan daripada mereka melompat, kerajaan Perak jatuh. Dan apabila, tapi masalahnya bila mereka berlaku lompatan hari ini, Barisan Nasional yang lebih majoritinya tak ada pula berlaku kejatuhan. Ini keadaannya. Saudara Rahim, biar Kudi jadi PM, moga-moga boleh meredakan keadaan. Saya bersetuju juga, tetapi bagaimanapun dia bukan ada tongkat sakti. Kekhawatiran saya. Nampak? Belum apa lagi nampak. Mio Teo dah cakap Kudi is too old for the post of PM. There you are. Serba tak kena. Sebab kalau kita sentiasa mencari kesalahan orang, why not? Kita berlapang dada. Kita rasa sekarang ini yang boleh mampu memperbaiki ekonomi negara, Kudi. Carilah satu benda yang macam mana yang tidak menyakiti hati dia. Ni kita nak minta dia bantu kita, waktu yang sama kita kata dia too old. Sekarang ni kita nak gantung pada siapa? Saya dah cakap terus terang, bahawa dalam keadaan masalah sekarang ni sebenarnya rakyat sedang menghukum. Jadi hukuman itu dilakukan, of course lah tempiasnya kena pada rakyat. Jangan kita nafikan apa berlaku di Negeri Johor, apa berlaku di Melaka, apa berlaku di Negeri Sembilan, apa berlaku di Selangor. Akhirnya rakyat menghukum. Jadi bila kita kehilangan kuasa sekarang ni, kita mendambakan untuk dapat balik kuasa. Dan rakyat sudah dapat melihat kepimpinan-kepimpinan yang diserahkan bukan pada UMNO Barisan Nasional ni banyak cacar marbah. Dalam keadaan begitu, kita harus berwaspada untuk masa akan datang. Kita cari jalan lah.
untuk mencari pemimpin. Sebab itu dia kata, saya bersetuju kalau boleh pimpinan anak-anak muda yang baru. Saya bersetuju, bukan tak setuju. Tapi anak-anak muda ni jangan terus bagi. Sebab itu ada pepatah mengatakan, pelepah yang muda jangan ketawakan pelepah tua yang jatuh. Kerana satu ketika dia pun akan jatuh. Siti Hajar mohon dan minta rakyat Malaysia pilih pemimpin yang benar-benar boleh membantu perbaikan ekonomi. Itu yang saya katakan. Towards the end, apa-apa pun akhirnya yang paling penting adalah aspek perut rakyat. Kalau perut rakyat tak boleh diisi, akan berlaku kebangkitan rakyat. Itu masalah dia. Ini bukan soal muda atau tua. Yang paling penting sekarang ni, siapa yang boleh dambakan untuk mengisi balik tabung-tabung yang telah kosong, yang telah kontak. Saya ajar betul, saya bagi pandangan saya betul. Jadi keadaan sekarang ni adalah masa untuk kita mencari pimpinan, dan this is the right time untuk UMNO memikirkan siapakah calon-calon yang akan mereka turunkan dalam pilihan raya akan datang. Saya nampak pilihan raya akan berlaku sekitar dalam bulan Januari, Februari, Mac ataupun Februari. Kalau ditolak bajet ni bila dibentangkan nanti, dia mengambil masa lebih kurang sebulan. Jadi artinya Disember ini Perdana Menteri akan mengumumkan pembubaran parlimen kerana bajet akan ditolak. Jika ini berlaku, jika bajet ditolak oleh parlimen bulan Disember, awal Disember, Januari, maka Februari lah pilihan raya umum. Ini yang akan kita alami dalam keadaan ekonomi negara yang cukup tempak. Saya nak bagi tahu, kita akan bakal menghadapi pilihan raya akan datang ekonomi yang cukup tempak. Ada baik, ada buruk. Baiknya kali ini rakyat fahamlah. Kalau selama hari ini, kalau dengan UMNO tu bolehlah juga menumpang dagu. Tapi kerana sekarang ni duit UMNO tak ada. Pilihan raya bukan main-main. Saudara kena ingat, saya berkeyakinan Presiden UMNO tengah pening tu. Kalau benar pilihan raya diadakan dalam tempoh dalam 2 atau 3 bulan ini, mana dia nak cari 700 juta? Sebab kita ada 222 parlimen. 222 parlimen, kalau satu parlimen tu paling kecil pun lebih kurang 2 juta. Dah 480 juta. Tambah pula Dewan Negeri lagi. Belanja itu, belanja ini. Itu perbelanjaan yang ditanggung oleh setiap-tiap parti yang bertanding. Parti Perluan Bersatu dia kecil. Dia ahli pun tak ramai. Di money dia tak ada. Parti DAP punya kuatan yang cukup kuat. Parti Keadilan mempunyai kuatan ekonomi keperangan cukup kuat. Dan mereka tidak memerlukan duit untuk gerakan sebagai nak berkempen ke, nak pasang poster ke, sebab mereka sudah ready dengan kumpulan-kumpulan reformasinya. Tapi UMNO masuk ke gelanggang dengan penuh kelesuan. Jadi Presiden UMNO yang dimaki tiap malam ni, dia kena fikir yang kononnya nak cari, nak ganti lah orang tu, kontena ni. Letak di bawah dia, nak cari duit mana. Kadang-kadang saya kata, kadang-kadang saya bersimpati lah dengan Presiden saya. Kena maki hari-hari, tukar. Boleh ke Tok Mat cari duit 700 juta? Ini realitinya. Dalam keadaan sekarang ni, dengan ekonomi macam mana. Dan inilah keadaan yang dialami selama ni. Dan kita telah pun membuang parti yang begitu berjasa pada rakyat. Hanya kerana sikap keangkuhan pemimpin terdahulu. Malahan di kalangan menteri-menteri yang ada sekarang ni pun tak lari lagi. Ada juga yang angkuh, yang masih lagi belum boleh disamakkan lagi segala penyakit yang di alam yang ada pada dirinya. Kerana menteri-menteri, sebab itu tadi Presiden UMNO dia kata ceasefire, jangan berpolitik, tumpukan kerja. Sebab mereka lain tak ada berpolitik. Berpolitik nak jatuh kau tu, nak jatuh kau ini. You dah ada dalam kerajaan, buat kerja sekarang. Mereka kadang-kadang tak umpamakan presiden, langsung tak ambil tahu. Jadi sebab itu saya mengatakan tak baiklah buat begitu. Asimat main juta-juta tu. Rakyat yang derita hanya kena nak PRU tu. Tak, ini akan dialami. Sebab untuk pilihan raya umum,
kerajaan sendiri akan berbelanja bilion. Hanya kerana memenuhi nafsu-nafsi orang politik. Wang negara terpaksa dibelanjakan bilion. Bukan sikit. 220 kawasan parlimen. Kalau satu kawasan parlimen itu 5 juta, 220, 1 bilion. Bagaimana dengan kedudukan Suruhanjaya Pilihan Raya? Bagaimana dengan poster? Bagaimana nak cetak itu, nak cetak macam-macam. Bilion. Sedangkan hidup rakyat tertekan. Dan sekarang ni kita nak pilih mana? Duit UMNO yang sebelum ini tak boleh dapat. Tak dapat, saudara Mu'anif. Saudara warga UMNO kena tahu bahawa duit UMNO tak dapat. Pilihan raya kita di Sabah waktu tu, waktu baru ni berlaku, saya dipahamkan Presiden UMNO masih berhutang dengan pihak-pihak tertentu. 7 juta termasuk MIC dan MC ke kena support. Saudara Rahman Hashim, yes. Sejak kita mengadakan pilihan raya umum, ini kenyataan yang Muhammad Teguh Razali kepada saya. Sejak kita mengadakan pilihan raya umum tahun 1959, sehinggalah last election, semua perbelanjaan ditanggung oleh UMNO, Barisan Nasional. Sebelum itu UMNO Perikatan. Mereka menumpang. Baik itu yang kadang-kadang saya katakan, kadang-kadang kita pikul biar awak hidup. Sufian Hamzah, sifat Melayu Datuk, mana boleh tengok Melayu senang. Itu memang tidak boleh dinafikan. Tapi saya mengatakan kita harus bermuhasabah diri. Dalam keadaan sekarang, negara sekarang ini yang ekonominya tengah mengudum. Ekonomi tengah tenat, setenat-tenatnya. Sakit. Rakyat tak boleh nak kata apa. Sebab itu saya kata saudara yang kalau ada nak meniaga apa-apa sikit, masuklah ruangan saya ni, saya izinkan. Kita saling iklan antara satu sama lain. Supaya kita dapat mencari upaya, carilah sendiri. Nak agak macam mana? Nak agak sekarang ni kekhawatiran saya apabila moratorium tidak diteruskan. Belum ada pengumuman daripada Tan Sri Perdana Menteri mengatakan moratorium ini diteruskan. Mungkinlah gamaknya dia umum daripada bulan November nanti, waktu pembentangan bajet. Itu mungkin juga gula-gula untuk pilihan raya. Muhammad Anif, nak kutip derma pun tak boleh dapat. Sampai nak kutip derma dekat siapa yang ada duit nak bagi derma? Musa Hitam, kalau takut nak keluar duit poket, layakkah pemimpin itu dianggap pejuang? Pejuang adalah seseorang yang sanggup berkuat. Mereka berjuang, tapi mereka pun sebab saya katakan, kalau kita nak jadi pemimpin, saya nak jadi pemimpin, saya memerlukan khidmat mati saudara, saya memerlukan kedarat saudara, saya memerlukan masa saudara, saya memerlukan buah fikiran saudara, saya memerlukan segala-galanya daripada saudara. Dan waktu yang sama saudara kena keluar duit, baru saya nak undi saudara. Is it fair to them? Katalah saudara kata sokonglah saya untuk bertanding pilihan raya. Saya pun bertandinglah kawasan mana, kawasan Damansara ke apa ke. Tapi untuk saya bertanding, saya kena keluar duit. Saya kena bagi masa yang saya sepatutnya habiskan dengan keluarga. Saya kena bagi sepenuh tenaga saya. Dan kena keluar duit lagi. Fair ke? Ini yang kita alami sekarang ni. Sebab kita punya politik, orang Melayu kita ni, kalau sebut pasal UMNO, UMNO kena keluar duit. Dan ini tak berlaku dalam PAS. Sebab itu saya katakan, bila pilihan raya umum, bila kita tengok pasang bendera Barisan Nasional, PAS memang tak banyak. Tetapi selepas pilihan raya, warga PAS dia kutip balik bendera-bendera tu. Dia lipat, dia simpan. Sebab dia nak gunakan datang. Kerana mereka mengeluarkan duit sendiri beli bendera. UMNO tidak. Bendera Dacin tu sampai koyak rabak dekat tepi jalan. Tak ambil peduli pun. Ini yang dialami. Tidak berlaku pada parti DAP. Mereka kadang-kadang tak ada. Adalah banner sana sini sikit. Tapi mereka boleh menang. Ini perlu dikaji. Perlu ada buat kajian. Kenapa parti DAP boleh menang di Kepung? Tak ada pula kita tengok semarak bendera DAP di Kepung. Tak ada. Saudara Hashim BP minta Najib Datuk sebab dia UMNO hancur. Well, tanah duit dia kena beku semua tu. Boleh ke? Nah sekarang ni kita tidak mahulah kita nak melampiaskan kesalahan sebagainya. Sekarang ni kita perlu sedar, dan saudara yang mengikuti ini Facebook saya ini, kita sama-sama berinteraksi, dan bila saudara berbual dengan kawan, kita kena fikir.
Macam mana keadaan sekarang ni? Apakah kita mau meneruskan kelangsungan kepimpinan UMNO? Saya mengatakan kelangsungan kepimpinan UMNO, bukan pemimpinnya. Pemimpin boleh datang dan pergi, tapi rumah besar UMNO ini jangan sekali-kali kita cederakan. Mak Ismail, DAP resi itu cara mereka lah. Dia UMNO ditahan supaya tak bertanding banyak kursi. Betul lah tu. Moga Haji Datuk, sampai bila duit UMNO dibekukan? Wallahualam bisawab. Mereka berkuasa. Ahmad Zaidi parti mana pun bila pilihan raya memang kena keluar modal. Nak, ini masalah sebenarnya dari dulu. Jadi Kurosoki syukur. Apa dia kata? Makmun dari Terengganu mampu bertanding calon MP. Itu betul. Makcik Mun, bukan Makmun, Makcik Mun. Dia bertanding. Tapi akhirnya hilang orang pertaruhan. Azmi Daud, strategi PBM untuk membunuh UMNO di PRU sebab itu akaun UMNO masih dibekukan. Saya berkeyakinan begitu. Dia tak bagi langsung kita bernafas. Dia terpulanglah pada warga UMNO kalau betul-betul sayang. Jangan kita berpolitik dalaman parti kita. Kita sekali kena cari jalan macam mana nak menyelamatkan rumah UMNO. Jangan kita salahkan orang itu, salahkan orang ini. Datuk Zahid kena berhenti, ganti orang ni. No, it's not the time now. Bila sampai masanya kita ada pemilihan parti, itu jam teruskanlah. Berkempenlah sebaik mungkin. Tetapi sekarang ni kita bakal menghadapi sesi pilihan raya umum. Suka tak suka daripada kenyataan Tan Sri Perdana Menteri tadi, selepas dia menghadap Agong, dia mengatakan bahawa kemungkinan bahawa pilihan raya umum akan diadakan, parlimen akan dibuatkan bulan Oktober, bulan Disember. Kalau bila parlimen dibubarkan, maka kena ada pilihan raya. Asimat, pemimpin boleh datang dan pergi. Itu realiti. Jadi dalam keadaan begini kita mengharapkan supaya kita kena bersiap sedia untuk menghadapi musim pilihan raya akan datang. Dan saya rasakan kali ini mungkin pilihan raya ini tidak adalah lagi sesi kempen data pentas, ceramah itu ceramah ini kerana COVID. Kita akan berhadapan dengan pilihan raya yang dalam dia panggil era baru, baru ni. So jadi tak ada lagi, dan paling penting saya rasa media sosial akan dijadikan. Waktu itu kalau mereka nak gunakan saya punya laman untuk berkempen ni, saya tanya pada warga lah. Dia orang kena payahlah pada kita semua. Tak adalah, maksud saya mereka terpaksa menggunakan media sosial. Alah baru. Dan tak boleh lagi nak berdiri atas pentas. Sebab orang semua takut. Edisi bagi saya jelas tu, no PBM parti Katak. Saya juga begitu. Of course lah, saya akan mempertahankan parti UMNO. Sofian Hamzah, saya setuju dengan Datuk kena cari penyatuan Melayu. Ini yang paling kita kena lakukan. Jadi saudara yang berada di luar kawasan Kuala Lumpur, yang berkesempatan mendengar kita punya perbualan, kita punya perbincangan dan juga pencerahan yang saya beri ini. Jadi kalau boleh kita jumpa kawan-kawan sambil minum-minum kopi petang-petang tu, diorang cerita apa semua, kita nyatakan ini keadaannya. Kalau tak percaya, 9:30 malam sila buka. Amir Hijaz fan, dia akan jelaskan kenapa. Musang hitam, eloklah pilihan raya umum akan diadakan secepat mungkin. Kerajaan yang kuat negara serta ekonomi. Kali ini kita harus mencari siapa sajalah, mesti kerajaan itu kuat. Cuma kita dulu itu hari sebenar-benar kerajaan yang lalu, kerajaan Pakatan Harapan dia kuat. Dia cukup. Bahawa dia punya berapa? 130 rasanya. Tak boleh goyah. Tetapi mereka sama mereka berantakan. Mereka saling menjatuhkan antara mereka. Tapi masalahnya, tempiahnya kena pada UMNO. Kali ini kita cuba cari jalan lah supaya kalau UMNO merintah mesti ada kekuatan. Jadi dalam apa macam keadaan pun kali ini yang biarlah pilihan raya lalu memberi pengajaran kepada pimpinan-pimpinan daripada UMNO bahawa apa kesilapan yang banyak. Kena ingat bahawa kesilapan yang mereka lakukan itu adalah harga yang teramat mahal yang perlu dibayar oleh rakyat. Rakyatlah yang terpaksa akhirnya memikul segala beban, memikul segala penderitaan. Inilah harga mahal yang terpaksa dibayar oleh rakyat oleh kesilapan pimpinan-pimpinan terdahulu. Kita jumpa lagi malam esok, kita bincang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.